Selamat datang ke Sekolah Kebangsaan Abdullah, Sungai Mati, Baka. Baru macam dah? Ada orang nak hantar buku teks? Salah hari. Salah hari. 20 Januari tahun depan. Salah hari. Tolong balik. Okey. Tengok.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Cikgu Masturah binti Nazri selaku guru prasekolah SK Abdullah, Puan Aini yang berada di Segamat hari ini. Okey, Puan Aini selaku PPM, pembantu pengurusan murid SK Abdullah, prasekolah SK Abdullah. Puan Syamsilah, Puan Syamsilah, ibu bapa yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, terima kasih pada semua ibu bapa yang hari ini hadir sama dalam sesi taklimat, walaupun kita tak berada dalam kebiasaannya pertemuan bersemuka, namun kita hari ini berada bersama dalam satu pertemuan maya aje. Tapi saya nampaklah kat sini adalah, semua ada kat sini. Cikgu Puan Aini ada dalam kereta sana. Cari lain ke? Okey. Syukur Alhamdulillah. Saya tadi baru saja lepas daripada taklimat tahun 1 2021. Jadi lepas ni kita bersambung terus taklimat prasekolah pula tahun 1 2021. Okey, sebelum saya nak meneruskan taklimat tu, adalah lebih baik kita berkenal-kenalan dulu dengan barisan-barisan pentadbir. Barisan-barisan pentadbir, sekejap saya keluarkan. Puan Aini dia ni ke? Puan Aini sedang berada dalam kereta ke? Sekejap ya. Okey, kita bukan untuk kita nak kenal saja muka guru besar. Ini adalah guru besar SK Abdullah. Sesi perkenalan dulu. Ni guru besar SK Abdullah, Cikgu Muhammad Zaki bin Abdullah. Untuk mereka yang belum kenal lagi, ni Cikgu Zaki, guru besar kita, orang muda. Walaupun saya lebih muda daripada dia, tapi orang kata saya lebih tua pula. Dia macam dia muda pula kan.
orang muda. Okey, yang ini adalah guru perongkanan pentadbiran sekolah kita, Cikgu Khalid bin Husin. Orang tempatan, rumah depan Rizky Abdullah je. Yang ini yang gemuk ni saya. Siapa tak kenal, Cikgu Hakim. Lepas tu yang ini guru perongkanan co-curriculum. Guru perongkanan kurikulum Cikgu Muhammad Khalid, Muhammad Noor. Dan akhir sekali saya nak kenalkan yang ini. Pembantu tadbir sekolah, Puan Linda yang berada di pejabat sekolah. Dua orang yang Cikgu Masura dengan Cikgu Ani, Puan Ani, masing-masing saya dah kenal lah. Dah kenal mereka berdua ni, orang datang daripada mana. Kan? Orangnya Cikgu Masura. Cuba bunyi sikit Cikgu Masura. Tu Cikgu Masura tu. Cikgu Masura, kenalkan ni Cikgu Masura dengan Puan Ani ni. Ada Cikgu Masura? Okey. Boleh. Kenalkan diri dulu. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya guru prasekolah lah di sekolah SK Abdullah, dan ada juga yang saya dah kenal ni mak bapak ni. Oh, dah kenal. Ada yang belum, ada yang dah. Senang dah kerja. Tapi ada yang tak tunjuk muka lagi ni, saya kenal ni. Ada tak tunjuk muka lagi nanti kan tunjuk muka. Apa orangnya? Hidayah Dayah ni siapa ni? Okey. Kita tak ramai dalam ni. Kita cuma ada berapa parent saja. 9. 8 orang. 8 parent saja. Bukan 11 ni. 11 ni daripada Cikgu Masura, Ani dengan saya. Oh, okey. 8 parent saja yang ada dalam taklimat prasekolah ni. Daripada 24. Patutnya ada 4 orang lagi untuk cukup 50%. 4 orang lagi. Tak tahu bila nak masuk. Okey. Apapun kita terpaksa kita teruskan. Kita tak boleh nak menunggu. Okey, tadi saya dah mulakan dengan video berkaitan tentang SK Abdullah, yang mana kita tahu SK Abdullah ni adalah sebuah sekolah yang mementingkan adalah dia punya matlamat yang orang kata matlamat kecemerlangan dalam akademik, kurikulum dan sosial tadi. Jadi sekolah SK Abdullah ni dikenali juga sebagai sekolah TS25. Sekolah SK Abdullah ni dikenali sebagai sekolah TS25 yang mana baru dapat pada tahun 2020. Kita SK Abdullah adalah TS25 5.0. 5.0. Bila sebut sekolah TS25 ni sekolah transformasi. Bila sebut transformasi adalah sekolah yang berubah. Berubah dari segi segala-galanya. Termasuk kaedah mengajar, budak belajar, cikgu mengajar, persekitaran dan sebagainya. Berubah. Jadi berubah tu membawa kepada erti orang kata satu benda yang sukar, tapi demi untuk mencapai sebuah kebaikan, matlamat yang lebih jelas dan lebih baik, maka perubahan itu dituntut lah. Dituntut. Maksudnya dulu kita lebih kepada kata cara tradisional, pendidikan secara tradisional. Namun sekarang kita dah berubah kepada pendidikan yang lebih holistik, lebih menyeluruh, lebih baik daripada yang dahulu. Okey, mudah-mudahan itu adalah matlamat yang telah disusun oleh Kementerian Pendidikan Malaysia melalui Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia, yang mana kita dah masuk gelombang yang kedua, iaitu daripada tahun 2013 hingga 2025. Jadi kita tahun 2020 dah masuk gelombang kedua. InsyaAllah dalam gelombang kedua ni kita berada dalam fasa-fasa yang di pertengahan sebelum sampai fasa kemuncak. Jadi sedang eloklah sekolah kita berada dalam sekolah TS25 pada tahun 2020 ni. Okey, saya akan berkongsi bahan untuk rakan-rakan, untuk parent. Sama-sama kita melihat taklimat yang akan disampaikan, berkongsi. Okey, yang ini adalah taklimat bersama ibu bapa sesi persekolahan prasekolah sesi 2021. Okay, ni Google Meet lah
Terima kasih kepada Cikgu Masura kerana telah menyiapkan slide ni daripada Cikgu Masura sendiri. Tidak lain tidak bukan, kita sebagai ibu bapa, apabila kita sekolahkan anak kita je, kita tak terlepas daripada kenyataan ini, iaitu falsafah pendidikan kebangsaan. Kita kena tahu kenapa anak kita kena hantar ke sekolah, kenapa anak kita perlu berada di sekolah. Tidak lain tidak bukan adalah pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang daripada segi intelek, rohani, emosi, jasmani dan berdasarkan kepercayaan kepatuhan kepada Tuhan. Kalau kita tak sekolahkan anak kita pada hari ini, kita kerap cutikan anak kita, kita kerap anak kita berada di rumah dan sebagainya, bagaimanakah potensi individu ini hendak kita gilap, hendak kita terangkan, hendak kita murnikan, hendak kita tambah baik dan sebagainya. Adakah anak kita mampu dalam keadaan kemandiriannya di rumah melakukan perubahan-perubahan seperti ini? Melakukan perubahan-perubahan seperti ini tadi? Adalah tidak, kan? Tidak, rasanya tidak. Maka tidak lain tak bukan bendanya akan ada di sekolah lah. Jadi oleh sebab itulah hari ini kita sebagai ibu bapa dan penjaga perlu meletakkan anak kita yang berumur 5 tahun, 5-6 tahun ni berada di sekolah. Berada di sekolah. Ada. Saya tutupkan tutupkan mic. Ni siapa nama Aini. Okey, kita sambung semula. Apabila kita dah sekolahkan anak kita ni, kita pihak Falsafah Pendidikan Kebangsaan ni tadi dia kata, pihak Kementerian Pendidikan Malaysia kata usaha ni tadi bertujuan adalah untuk melahirkan warga negara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, tanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan kepada keharmonian dan kemakmuran negara, masyarakat dan negara. Itu tadi. Kalau dulu-dulu, zaman-zaman dulu memanglah tak sekolah pun tak apa, zaman-zaman atuk nenek moyang kita dulu kan. Tapi zaman sekarang dituntut supaya Malaysia ni akan melahirkan warga negara tadi yang berilmu pengetahuan. Itu yang penting. Kita hidup tanpa ilmu, umpama tak ada pelita dalam dunia kita. Tanpa ilmu, tanpa pelita. Ilmu tu adalah umpama cahaya. Kalau tak ada ilmu, maka tak teranglah hidup kita. Maka ilmu itu perlu dituntut. Menjadi pula fardu kifayah, menjadi fardu ain untuk diri kita. Jangan kita terlepas perkara ni. Dalam Islam sendiri, menuntut ilmu itu adalah diwajibkan, dimestikan oleh semua orang. Okey? Setiap insan. Supaya kita tidak balik ke zaman-zaman kegelapan. Okey. Kita teruskan kita punya konten kita. Pendidikan, matlamat pendidikan prasekolah. Tadi matlamat falsafah pendidikan kebangsaan. Sekarang prasekolah tadi. Bertujuan untuk apa? Menyediakan pengalaman pembelajaran. Di peringkat prasekolah tadi, kita sekolahkan anak kita untuk menyediakan pengalaman pembelajaran. Supaya anak kita ni adalah pengalaman, wujudnya pengalaman. Kalau kita tengok dalam konteks pendidikan abad ke-21, apa yang dipentingkan tadi? Pertama adalah pengetahuan, pengalaman. Pengetahuan, pengalaman. 3 aspek penting. Pengetahuan, pengalaman, murid yang berkompetensi dan juga murid yang berpawatakan. Jadi hari ini kalau kita tak sediakan anak kita dengan pengalaman yang ada kat sekolah, sebagai pengalaman dalam pembelajaran, kita tak sediakan dalam pengalaman dalam pembelajaran, anak kita tadi tidak lengkap dalam pendidikan abad ke-21 tadi. Tak lengkap, tak menepati ciri-ciri tadi. Okey, menjadikan pengalaman pembelajaran kepada murid yang berumur antara 4 hingga 6 tahun bagi menyuburkan potensi mereka dalam semua aspek perkembangan, menguasai kemahiran asas dan memupuk sikap positif sebagai persediaan masuk ke sekolah rendah. Jadi jangan sekali-sekali kita hari ni ambil ringan. Kalau lah hari ni zaman dulu tak sekolah tak apa, terus masuk darjah 1. Hari ni kita kena rebut peluang. Dah ada peluang, ruang yang telah disediakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia
untuk anak-anak kita mengembangkan lagi potensi mereka, mengembangkan lagi kemahiran mereka, menguasai dan membantu mereka menguasai kemahiran asas yang lebih cepat daripada usianya. Jadi kita kena rebut peluang ini. Matlamat pendidikan prasekolah ni sangat jelas untuk anak-anak kita menuntut ilmu. Okey. Visi dan misi. Visi pendidikan berkualiti insan terdidik negara sejahtera. Ni jauh lah misinya. Bila sebut misi, misi kita nak melestarikan sistem pendidikan berkualiti untuk mengembangkan potensi individu bagi memenuhi aspirasi negara. Okey. Kalau kita nak cerita tentang pendidikan percuma, pendidikan sekolah KPM disediakan secara percuma oleh kerajaan. Memang kerajaan bagi pendidikan percuma. Tapi kita takkanlah takkanlah orang kata dah bagi percuma, kita tak boleh nak berkorban sedikit duit untuk apa? Untuk kemenjadian yang lebih baik daripada tu. Jadi hari ni pun kalau kita ada cerita tentang bayaran keperluan sekolah untuk prasekolah, okey? Jadi janganlah kita merungut, cikgu tadi kata pendidikan percuma. Pendidikan percuma, ya, anak-anak kita makan datang percuma, bahan-bahan bantu mengajar percuma dan sebagainya semua percuma. Disediakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Tapi kalau bahan-bahan lain tu janganlah anda anggap percuma. Contoh beli baju, beli buku aktiviti dan sebagainya. Janganlah cakap benda tu percuma. Maksudnya tambahlah sikit duit. Tak salah. Kalau kita nak melaburkan duit ni untuk belajar ni tak ada masalah. Tak ada salahnya. Jadi makin banyak kita bersedekah untuk ilmu, makin bermanfaat lah orang kata anak kita berada dekat sekolah tu, makin baiklah baginya. Jadi ini yang kata nak bagikan satu peringatan untuk saya sendiri. Bila sebut percuma ni memang kata percuma kan. Tak kena keluar sen pun. Tapi bila sekolah minta duit sekian, janganlah merungut. Itu demi kebaikan bersama. Demi kebaikan bersama. Kalau tak mampu bayar semua, bayar sikit-sikit pun tak apa. Jangan terdesak. Jangan kata ini tak ada duit, nak selesaikan ni saya tak ada duit, dah tertekan pula kan. Dah tertekan bila kena bayarnya tertekan. Tertekan bukan tekan tu. Dia tertekan dalam keadaan jiwa dia. Tak ada masalah, pihak sekolah memberi kelonggaran untuk pihak ibu bapa membayar secara ansuran dan sebagainya. Cikgu Masrah, tak ada masalah. Kita tak ada paksa-paksa. Tak ada paksaan kat situ. Kalau tak mampu, beritahu Cikgu Masrah dan Cikgu Hakim. Nanti kita cuba bantu dari mana aspek kebajikan. Kalau tak boleh nak bayar juga dan sebagainya, kita cuba bantulah. Kita cuba cari siapa yang boleh membantu untuk menjelaskan bayaran tadi. Kering tekak. Okey. Seterusnya, waktu pengoperasian prasekolah. Ni saya nak ingatkan. Nak tegur dan nak ingatkan juga pada ibu bapa. Pertama, waktu hadir sekolah ni 7.30 pagi. Datang awal sikit. Datang awal sikit. Sebab nanti kan budak tu bersedia. Dia tak nampak lah, dia takut nak masuk sekolah. Dia ramai-ramai waktu pagi datang tu, dia rasa seronok. Orang datang, dia pun nak boleh turun daripada motor. Ini kan dia menangis-nangis tak nak masuk sekolah. Satu hal. Waktu pulang ni sebenarnya, okey. Sebenarnya ibu bapa perlu menjemput anak dia di pintu pagar mana? Pintu keluar bilik darjah prasekolah. Tapi Puan Aini ni baik hati. Dia bawa kan ramai-ramai keluar ke tempat menunggu bas tu. Tempat budak menunggu tu balik. Okey, tak apalah kat situ sebab kita ada gate juga kan. Cuma ibu bapa pastikan akur dengan waktu ni. Jangan sampai kadang-kadang lewat sangat lewat. Saya kadang-kadang saya dapat aduan, bukan saya tak dapat aduan tentang perkara ni. Kadang-kadang ada yang mengambil kesempatan dalam kesempitan. Tolong pada ibu bapa akur pada waktu pulang. Kalau 11.30, pastikan anak balik 11.30. Sebab Cikgu Masura, Puan Aini ada lagi kerja dia nak buat. Dia nak selesaikan
untuk persediaan hari esok. Kalau hari ni anak kita tolonglah Puan Aini jagakan, tolonglah Cikgu Masura jagakan, saya ada hal lah nak ni. Dah jadi tempat pengasuh orang ni. Dah tukar jadi konsep pengasuh. Jadi Cikgu Masura dengan Cikgu Aini nak buat kerja macam mana? Tu, cuba kita fikir sama. Okay, jadi kalau sekali dua tu tak ada masalah saya rasa. Tapi kalau kerap berlaku benda macam tu, kan ada satu something wrong somewhere nama dia. Something wrong somewhere. Kat mana benda tu berlaku? Ketirisan kat mana berlaku kat situ kan? Jadi tolong ibu bapa untuk akor tentang waktu pulang 11.30 pagi. Okey, bidang tugas guru PPM ni dia mencapah. Banyak kerja diorang ni. Pertama nak uruskan PDPC. Kedua nak uruskan takbir kelas prasekolah lagi. Lepas tu dia nak buat kerja hal ehwal murid lagi. Lepas tu nak sediakan makanan lagi. Wow, banyak. 2 orang. Dengan 2 orang jaga 25 orang. Buat lagi 4 kerja yang sangat besar ni. Kalau tuan-tuan dan perempuan, okay, yang ada kat rumah sekarang ni, jaga anak tak sampai pun 5 orang kan. Tak sampai pun 4 orang kan. Cuba bayangkan yang 25 orang yang ada dekat prasekolah tu. 2 orang jaga, tapi nak buat lagi kerja lain. Pengurusan PDPC, pentadbiran kelas lagi, urusan awal murid lagi, nak sediakan makanan lagi dan sebagainya. Itu boleh cerita terkencit, apa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Yang ini ni tolong kita sebagai sebagai penjaga, kita boleh bagi sokongan dengan pertama mengucapkan terima kasih. Mengucapkan terima kasih kepada guru-guru, sentiasa mengucapkan terima kasih cikgu hari ni bantu anak saya, jaga anak saya. Cikgu terima kasih bagi ilmu pada anak saya, pada Puan Aini. Terima kasih Puan Aini. Terima kasih dan terima kasih. Janganlah marah-marah. Kesian dua orang ni. Kadang-kadang cakap pun dalam keadaan tak sopan. Dia tak tahu orang tu jaga anak dia kan dan sebagainya. Bantu kat sekolah. Memang jadi tanggungjawab amanah. Tapi kita kalau comparekan kita jaga anak kita kat rumah macam mana. Cuba kita bayangkan tu je. Kan? Bayangkan tu ni dengan kerja-kerja yang ada sekarang pada diorang. Banyak kan? Bukan, kalau itu belum saya uraikan satu-satu lagi. Macam contoh pengurusan pengajaran. Diorang nak kena selesaikan pengajaran, pentaksiran, kena jadi pemudah cara. PPM tadi yang terkejar-kejar nak masak apa semua, nak sediakan bahan lagi, nak bantu lagi, awas keselamatan kesihatan budak-budak, keselesaan anak-anak kita kat sekolah. Belum lagi guru dibantu oleh PPM merancang aktiviti bimbingan lagi dan asuhan. Wah. Ini baru satu bab. Masuk bab kedua. Pengurusan hal murid. Nak menyambut, ambil kedatangan budak, ambil daftar kehadiran. Lepas tu nak tengok budak dalam keadaan sihat tak sihat. Ini kan tu, jadi kalau parent kalau hari ni dia sedar anak dia tak sihat, tak payah datang ke sekolah. Tak perlu. Jangan nanti tambah kerja cikgu kat sekolah tu. Sian cikgu-cikgu ni. Banyak lagi benda dia nak buat. Jadi kita sendiri boleh diagnosis anak kita. Kan? Pastikan murid dalam keadaan sihat dan bersih. Tengok bersih anak kita dalam keadaan selesa. Pastikan murid sentiasa dalam keadaan selamat dan terkawal. Nampak? Merekod pergerakan keluar masuk murid. Banyak ni kerja hal murid dia orang nak kena buat. Jadi hari ni saya terangkanlah juga supaya kita tahulah rupanya Cikgu Masura dengan Puan Aini ni banyak sebenarnya kerja dekat sekolah. Jangan kita tahu komplain, komen dan sebagainya. Kita tak tahu nak ucap terima kasih. Rupanya kita kena belajar lah. Hari ni kita kena belajar terima kasih. Mengucapkan terima kasih kepada mereka ni kerana berkorban untuk anak-anak kita. Belum cerita tentang mengajar tadi. Macam mana nak mendidik anak kita. Cuba kita didik anak kita kat rumah macam mana. Cuba kita ajuk ABC anak kita macam mana. Ni cikgu dia 25 orang nak berdepan dengan PPM. Wow, satu cabaran yang hebat. Saya pun tak mampu. Saya terang saja kat saya pun tak mampu. Bayangkan yang mampu hanya orang yang hebat lah berdepan dengan situasi. Jadi hari ni kita jangan suka sangat. Kalau kita nak bercakap dengan mereka pun, nak berwhatsapp dengan mereka, walaupun Puan Aini tu PPM,
namun dia buat benda ni semua. Kita cakap dengan beradab, bersopan santun pada mereka. Kalau nak WhatsApp dan sebagainya. Banyakkan berterima kasih pada mereka. Banyakkan beri sokongan kepada mereka. Okey. Itu yang sepatutnya. Okey. Pengurusan penyediaan makanan. Guru pastikan penyediaan makanan oleh PPM mengikut menu standard. Ini bukan suka-suka hati je. Puan Aini ni bukan boleh masak suka-suka hati dia. Dia ada menu yang telah dicadangkan yang dia kena ikut. Ni bukan kita boleh order macam order saya nak Milo Ais. Anak saya nak Milo Ais je. Dia tak nak minum ni. Anak saya nak makan Pizza Hut aja. Dia tak nak makan sup. Nak sup pun nak sup kambing, tak nak sup ayam. Dia bukan boleh order macam tu dia ada menu-menu dia yang telah ditetapkan. Okey, pengurusan keuangan untuk setiap murid yang diterima masuk ke prasekolah mendapat bantuan daripada kerajaan Malaysia. Okey, PCG boleh guna ni adalah RM100 setiap orang akan dapat RM100 setahun. Bukan sebulan, RM100 setahun. Co-curriculum RM25 setahun. Makan RM2 sehari. Kalau 190 hari, kira lah berapa banyak dapat makan cuma. Takaful, di cover pula. Kalau ada in case masuk hospital dan sebagainya, dia bayar bayaran hospital. Kan, RM150. RM1.50. Berapa dia punya bayaran hospital saya terlupa. Okey, ada EMK. Kalau EMK ni RM150 sebulan. Ni untuk budak PPKI, Prasekolah Pendidikan Khas. Okey. Kurikulum prasekolah. Kurikulum prasekolah ni berteraskan pada 6 tunjang. 6 tunjang. Pertama, tunjang komunikasi, kerohanian, sikap dan nilai, kemanusiaan, keterampilan diri, perkembangan fizikal, estetika dan sains dan teknologi. Cukup 6 tunjang ni, maka dia melengkapi sebuah pembelajaran untuk melahirkan murid yang kritis dan kreatif serta berinovatif. Ini jadi insan seimbang tadi. Insan seimbang. Okey. Modul lain yang digunakan dan contoh-contoh aktiviti. Ini antara modul yang dia masukkan ke prasekolah. Modul civic, belajar nilai-nilai murni. Modul 3R, recycle punya modul pun ada. Modul English CFR pun masuk juga dekat prasekolah. Modul tunas doktor muda pun masuk juga dekat prasekolah. Modul PKJR. PKJR ni modul apa? Modul pendidikan keselamatan jalan raya pun masuk juga kat sekolah. Maka dekat prasekolah kita ni ada apa? Ada pelbagai jenis modul. Lengkaplah anak-anak kita ni dengan segala ilmu, pengalaman dalam belajar. Hari ni kalau kita tak hantar anak kita ke sekolah, asyik nak cuti aja. Memupuk nilai cuti, kan memupuk nilai hadir. Maka terlepaslah pelbagai modul-modul yang orang kata seronok lah dekat dengan murid ni tadi. Okay. Siapa tadi? Kat jam depan ni. Tak boleh. Sampai pukul 12. Okey. Saya matikan dia punya mikrofon. Okey. Seterusnya, dalam modul civic yang saya cakap tadi, dia ada cerita tentang ada aktiviti yang berada dalam tu, gotong royong bersihkan kawasan sekolah, pertandingan busana kemerdekaan, 3R ni tadi, membuat bekal pensil menggunakan bantal buang, recycle modul CEFR. Lepas tu CEFR ni bukan prasekolah je. Sekarang dah berada di tahun 5. Tahun depan 2020 dah berada kat tahun 5. Okey. Lepas tu ada doktor muda tadi dengan PKJR tentang Keselamatan Jalan Raya tadi. Okey. Masa. Kalau kita tengok masa kat sini, ya Allah, ya ampun. Seminggu bahasa Melayu 1 jam aja. Bahasa Inggeris 1 jam je. Aktiviti luar 2 jam. Pendidikan Islam 2 jam. Lepas tu
Matematik. 40 minit je. Satu waktu je seminggu. Pembelajaran bersepadu, STEM. STEM, Science Technology. Kalau dalam prasekolah dia panggil pembelajaran bersepadu. Kalau dekat sekolah rendah, kita panggil dia rancangan RBT. Reka bentuk teknologi. RBT. Dalam tu juga ada sains dan matematik. Sains dan matematik pun termasuk dalam pembelajaran bersepadu tadi. Dalam STEM tadi. Okey. Jadi kalau hari ni kita mengharapkan guru yang ada kat sekolah sebagai orang yang kita amanahkan, kita bagi dia 100% untuk menguruskan anak kita, tanpa kita buat apa-apa kat rumah, tanpa kita bantu mereka, di manakah kedudukan anak kita? Rasanya cukup tak kalau kita ajar 1 jam seminggu ni? Ni 1200 minit ni kira 4 jam sehari. 4 jam sehari, 4 kali 5, 20. 20 jam seminggu. 4 kali 5, 20 jam seminggu. Inilah 20 jam seminggu. Rasanya cukup tak agaknya kalau hari ni kita bahasa Melayu 1 jam kita ajar. Hari ni lah contoh Ahad sampai Khamis ajar 1 jam je. Rasa anak kita ni boleh jadi orang yang macam mana? Adakah orang yang boleh terus jadi hebat dan sebagainya? Tapi hebatnya Cikgu Masura ni dia boleh menjadikan anak kita. Tapi kalau dia kritik tu, dia komplain anak kita sekian, kita jangan pula ambil sikap negatif. Kita kena ambil cakna. Terima teguran dan buat penambahbaikan. Jangan cikgu hari ni, Cikgu Masura dia kritik anak kita pula nak melenting. Kita tak boleh nak terima pandangan. Sedangkan tengoklah waktu. Ini bukan waktu suka-suka. Ini memang waktu yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Tak boleh ubah pun. Jadi yang inilah ibu bapa perlu maklum, ambil maklum. Ajar sama-sama kat sekolah guru, kat rumah ibu bapa ambil peranan untuk bersama-sama membantu pihak sekolah lah. Dalam macam mana kita nak naikkan anak-anak kita ni, kita nak jadikan anak-anak kita lebih baik daripada hari semalam. Okey. Pentaksiran prasekolah. Selain daripada belajar je, mereka ni juga ditaksir. Ditaksir oleh guru dia, oleh cikgu dia, Cikgu Mastura. Anak kita ni berada di tahap yang macam mana bagi setiap mata pelajaran yang ada kat sini. Adakah masih berada tahap TP1 ataupun sudah berada di tahap yang ke-6. Sentiasa disemak, direkod dan sebagainya. Okey, anak kita di akhirnya nanti kita akan dapat anak kita ni berada di TP yang mana satu. Okey. Proses pentaksiran. Okey. Dalam proses pentaksiran ni boleh dilakukan dalam macam-macam cara, kaedah. Dalam macam-macam kaedah. Kalau tengok kat sini, pelaksanaan ni boleh dari pematian tingkah laku, interaksi, lisan dan hasil kerja murid. Tengok macam tak ujian, rupanya tu ujian. Kan? Dulu sebut ujian. Tapi tengok macam bukan ujian. Tapi dari situ je cikgu dia dah boleh buat pertimbangan. Dah boleh letakkan anak murid dia ni kat TP mana. Dengan mana sebelum tu guru dia merancang dulu. Dia nak tengok TP berapa. Dia nak suruh anak murid dia buat. Okey, lepas tu dia bagi aktiviti bebas, projek dan sebagainya. Anak murid pun buat. Kan? Lepas tu dia rekod lah. Dia analisis dan rapor. Kalau anak murid dia tak betul, dia masuk aktiviti bimbingan, dia maklum pada parent. Ni cerita maklum parent. Kadang-kadang parent tak dapat terima. Ni yang kita kena ambil maklum. Okey. Pakaian rasmi. Saya masuk pada pakaian rasmi sekolah. Pakaian rasmi untuk murid lelaki macam ni lah. Comel je budak kan. Ber-t-shirt putih bercollar. Dia bukan suka-suka hati ni T-shirt putih bercollar. Ada lencana dan tanda nama di sebelah kiri baju. Seluar sukan biru gelap. Kasut dan stokin berwarna hitam. Tapi tahun ni dia kata boleh warna putih dan sebagainya. Tu pulang pada cikgu. Pada saya,
hitam tu adalah lebih baik lah kan untuk anak murid kita. Lagi-lagi prasekolah kan. Anak-anak kita kadang tak dapat jaga kebersihan tu. Jadi lebih baiklah kasut tu kasut warna hitam. Tapi kalau nak pakai yang putih pun pakai, tak ada masalah. Sebab kasut dia dah ada perkeliling yang terkini yang telah dikeluarkan pada 7 Disember 2020. Perkeliling Ikhtisas yang menyatakan ibu bapa boleh buat pilihan nak kasut putih ke kasut hitam, tak ada masalah. Okey. Jadi kalau perempuan macam ni lah perempuan. Kalau tak pakai tudung macam tu, ikatlah rambutnya ya. Jangan biarkan serabai je anak-anak kita pergi sekolah. Bagusnya bertudung, comel, cantik, didik mereka dalam nilai agama. Tutup aurat dan sebagainya. Okey. Okey. Seterusnya. Ini telah kita lalui syarat-syarat kemasukan murid tadi. Yang kita sekarang ni kita telah terpilih kerana anak kita tadi telah melalui jawatankuasa pemilihan murid. Mereka telah disaring oleh jawatankuasa pemilihan murid dan luluslah layak untuk berada di prasekolah. Kita masih lagi ada satu kekosongan lagi. Kalau ada anak jiran tetangga yang nak mohon, bolehlah jumpa Cikgu Masurah. Cakap cikgu saya nak. Sehingga bulan Mei, hujung Mei. Kalau masuk hujung Mei, maksudnya akan ada peruntukan untuk dia kalau dia masuk. Tapi kalaulah selepas Mei, 1 Jun, dia masuk 1 Jun ke atas, masih lagi pihak sekolah boleh terima. Cuma peruntukan yang tadi, PCG RM100, apa semua tu tak dapat lah. Budak tu tak dapat. Jadi dia masuk kosong macam tu je. Jadi dan Cikgu Masurah minta lah duit banyak sikit. Kalau ada kekosongan lagi, kalau tak ada dah tak ada lah. Habis cerita macam tu. Okey, jawatan kuasa pemilihan murid. Jawatan kuasa pemilihan murid, ini kami telah dah pilih dan tuan-tuan dan puan-puan yang berada kat sini sekarang ni adalah antara orang-orang yang telah dipilih lah oleh jawatankuasa pemilihan tadi. Okey. Ni tak payah. Keahlian PIBG bagi ibu bapa penjaga murid. Boleh tak saya ni nak masuk PIBG sekolah SK Abdullah? Boleh tak? Boleh, tapi kena isi borang permohonan. Kalau tak masuk tak apa, tak ada masalah juga. Keanggotaan tidak automatik. Dia bukan macam murid anak kita tahun 1. Kalau anak kita di tahun 1 ke tahun 2 ke tahun 3 ke atau pendidikan khas dan sebagainya, dia automatik terus kena jadi ahli. Kena jadi ahli. Kalau kau ada bayar yuran pun kena bayar yuran dia, yuran PIBG. Tapi kalau ni untuk anak kita yang baru seorang anak pertama prasekolah, lepas tu tengok ada mesyuarat agung PIBG. Saya tak dijemput pun. Memang tak dijemput sebab apa? Kita bukan ahli PIBG. Tapi kalau kita nak tak ada masalah. Kan saya cakap tadi, tak ada masalah. Mohon ni. Ibu bapa yang tiada anak di tahun 1 hingga 6, isi borang BPE PIBG 1. Lepas tu bagi pada mesyuarat jawatankuasa sama ada dia orang terima atau tak terima kita. Lepas tu duduklah dalam kemukakan di PPD untuk kelulusan tempoh kalian 2 tahun. Nanti PIBG hantar pada PPD. Jadilah kita ahli PIBG yang daftar, tapi kena bayarlah yuran. Kita sebut bayar yuran takut. Sebenarnya yuran PIBG tadi digunakan untuk membantu pihak sekolah. Membantu pihak sekolah dalam melaksanakan program-program dan sebagainya. Tak ada cikgu pun nak makan duit PIBG. Tak ada. Tak ada seorang. Kalau hari ni kalau keluarkan cek, bagi Cikgu Hakim dah RM1,000 PIBG. Saya bagi Cikgu Hakim makan. Tak ada pun. Saya cukup makan insyaAllah tanpa duit PIBG. Bagi Cikgu Masurah pun dia tak nak. Bagi siapa pun dia tak nak. Kan? Sebab tahu PIBG ni hanya untuk siapa? Untuk program-program sekolah. Jadi kalau kita sebagai ibu bapa nak sumbang, kalau orang tu kata RM100, kalau RM100 kita nak sumbang RM1,000 pun untuk PIBG, tak ada masalah. Kan? Untuk apa? Untuk sekolah. Sekolah melaksanakan kerja-kerja. Tapi hari ini orang salah anggap bayar yuran tu adalah satu kewajipan. Memang kewajipan yang ditetapkan. Kalau tak setuju banyak macam tu, kenalah hadir mesyuarat agung PIBG kan. Tapi bila mesyuarat agung dia tak nak hadir pula. Bila bab yuran PIBG mahal, wow.
status FB meletup-letup kan. Meletup-letup je. Main dia kan. Okey. Tapi tak adalah Kak Eski Abdullah, tak ada setakat ni. Okey je semua. Okey. Okey, kita teruskan. Program pendidikan di prasekolah yang tadi saya cakap ada beberapa modul. Contoh pendidikan civic tadi. Lepas tu flip classroom. Flip classroom ni ini adalah salah satu kaedah sebenarnya. Kaedah 421 421. Kalau Cikgu Masura dia gunakan ni, dia bukan boleh menambahkan lagi, menambahkan minat murid tu belajar. Sebab murid tu dapat lebih banyak daripada flip classroom ni. Apa maksud flip classroom ni? Flip classroom ni contoh Cikgu Masura kata, hari esok cikgu rasa cikgu nak ajar tajuk cahaya lah. Balik rumah ni, awak buka YouTube. Buka YouTube, cari. Kadang-kadang cakap ke anak pun anak tak tahu apa-apa kan. Dia pun termenung, ya apa cikgu cakap ni. Cikgu Masura, WhatsApp lah dekat parent. WhatsApp kat parent beritahu lah. WhatsApp kat parent beritahu, maklumkan. Ada biawak pula kat atas ni. Dia iklan. Okey. Apa tu nama? Maklumkan dekat parent menggunakan medium WhatsApp. Maklumkan, cakap saya nak apa tu nama? Anak murid saya ni hari esok saya nak ajar cahaya. Tajuk cahaya. Jadi boleh tak tonton video YouTube. Cari dekat YouTube tajuk cahaya ataupun apa-apalah kaitan cahaya, tak kisahlah. Biar anak murid kita ni explore tentang cahaya. Dia terokai dunia cahaya dekat YouTube. Jadi hari esoknya anak murid kita ni datang ke sekolah. Kita boleh berbincang dengan diorang, dengan mereka melalui pengalaman yang mereka dapat sendiri dekat rumah tadi. Jadi inilah pembelajaran flip classroom. Mereka dah belajar dulu dekat rumah, dekat sekolah, mereka berkongsi pengalaman, menambah idea dan sebagainya. Guru tinggal murnikan aja. Betapa hebatnya flip classroom ni. Kan? Jadi flip classroom ni juga ada untuk dalam tajuk apa tu? Nama tadi? Pembelajaran bersepadu. STEM. Pembelajaran bersepadu. Kalau kita tengok, kalau saya tengok, saya buka modul tu dia ada 2 projek. Pertama projek lampu cahaya. Lepas tu satu lagi projek rumah kucing. Jadi 2 projek ni yang makan masa 10 minggu untuk diselesaikan. 2 projek je 10 minggu. Tak berapa lama. Itu boleh cerita tentang extend minggu lagi. Kan? Tak selesai, kena selesaikan minggu satu lagi. Jadi 5 minggu dah boleh jadi sampai 10 minggu. 10 minggu boleh jadi sampai 20 minggu untuk selesaikan tu. Projek tersebut. Itu antara benda-benda yang kita boleh gunakan yang anak-anak kita terokai. Pengalaman kan, kita nak adakan dia punya pengalaman, nak memperkembangkan potensi dia, nak wujudkan pengalaman pada dia. Inilah waktunya. Waktu apa? Waktu prasekolah. Nanti bila tiba tahun 1 dia dah lain cerita dia. Tahun 2 dah lain. Nak menguasai dah lain. Kan? Yang ini kita nak mewujudkan, memberi pengalaman, pengetahuan kepada anak-anak kita. Jadi anak-anak kita nanti masuk ke tahun 1, dah tentulah anak-anak kita yang telah melalui proses-proses pengalaman sedia ada. Lebih memudahkan untuk proses mereka belajar pada masa-masa yang akan datang. InsyaAllah. Okay. Seterusnya, Tunas Doktor Muda. Tunas Doktor Muda ni cerita tentang Pierce ni. Pierce ni sebenarnya model ni dah ada, modul ni juga ada di dalam pendidikan kesihatan di sekolah rendah tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dah ada juga. Tapi di prasekolah pun diterangkan juga, diberitahu jugalah tentang perkara-perkara asas saja. Perkara asas. Taklah anak-anak kita ni tidak dididik. Contoh Pierce ni pendidikan reproduktif dan sosial. Berkaitan tentang seks lah juga ni. Kan? Jadi gangguan-gangguan seksualiti kan.
Kalau anak murid kita ni kat sekolah tadi diterang, kalau tak datang macam mana dia nak tahu benda-benda ni. Benda-benda ni. Contoh, Cikgu Masura akan ajar tentang sentuhan selamat dan tak selamat. Apa tu jenis sentuhan selamat? Apa tu jenis sentuhan tak selamat? Lepas tu pengetahuan tentang anggota tubuh. Dia tak tahu. Nama tu bebet, dia kata bebet. Yang tu kalau perempuan dia panggil bunga. Bunga. Salah, benda-benda yang salah kan. Kita sendiri pun ajar, kadang-kadang segan nak sebut. Tapi kena fahamlah itu adalah bahasa sains dan bahasa tubuh. Namanya nama contoh nama kinzir. Kinzir, orang sebut babi salah. Namanya kinzir kata kan. Contoh macam itulah. Tapi yang lain macam anggota badan pun sama juga. Panggil bebet terbang. Tak pakai seluar nanti bebet terbang. Salah lah, benda tu dah salah. Kan? Kalau diingat benda tu sampai tua nanti bebet pula dia ingat benda tu. Dah kau keliru pula. Betul ke mak saya ajar ni? Bird kan terbang dah ajar. Cikgu Masura pula nak ajar tajuk haiwan lepas tu kan. Dah salah. Dia dah keliru dah. Mak saya cakap bebet bukan ni lah cikgu. Tu ceritanya. Jadi kenalah hadir ke sekolah. Sunnah Doktor Muda modul ni akan menerangkan sedikit tentang macam-macam lah. Tentang peers, tentang kebersihan diri, juga tentang membudayakan nilai murni menjadi teras dalam kehidupan seharian. Okey. Seterusnya, program 3R, reduce, reuse dan recycle. Cerita tentang bagaimana anak-anak kita ni nak diterangkan, nak dididik, diberi pengetahuan tentang kitar semula. Sebut kitar semula, kita kadang-kadang tak, kita sendiri nak mengamalkan punyalah susah kan. Punyalah susah nak mengamalkan. Sampai dulu saya ingatlah satu ketika dulu majlis daerah keluarkan kenyataan kalau kita tak asingkan jenis sampah ni, kita kena denda. Bayangkan dia dah sampai ke peringkat denda. Sampai sekarang. Dapat tak? Tak dapat. Objektif terlaksana, dapat capai tak? Tak dapat juga. Kenapa? Pendidikan kita semula ni tidak ada dari usia kecil. Kita dah terbiasa dalam keadaan tu. Buang sampah kita buang je, buang. Tapi kalau tengok cerita Korea, bukan main kalau cerita Korea diasingkan. Dekat luar tu diasingkan sampah. Tengok cerita Korea lah. Kalau tengok cerita Jepun pun lebih kurang macam tu kan. Itu didikan awal. Jadi hari ni kita didikan awal untuk anak-anak kita. Maybe tentang pelaksanaan ni maybe akan tahun 20, 40 maybe. 20, 30 barulah boleh dilaksanakan. Sebab kita tak dididik daripada awal tentang benda ni. Kita nak dididik dengan saman je, tak jadi. Tetap orang buang juga sampah tak mengikut jenis-jenisnya. Jadi ini yang menyukarkan. Okay, jadi datanglah ke sekolah untuk promosi, datang ke sekolah untuk belajar modul-modul ni. Modul program keselamatan jalan raya. Okay, memberi pengetahuan dan kemahiran asas tentang keselamatan jalan raya. Saya pun dalam proses lah, kalau dalam saya punya perancangan tu nak buat laluan jalan raya ni untuk anak-anak kita kenal. Okey, kalau traffic light macam mana, persempangan macam mana, siapa nak jalan dulu dan sebagainya. Saya tengah cari tempat kawasan untuk buat benda ni. Tapi benda ni memerlukan kos. Kan, kos. Tapi nanti bila saya minta bantuan kita sama ibu bapa, harap adalah orang kata sokongan daripada ibu bapa untuk bantu sama dalam mewujudkan persekitaran yang bermakna di sekolah SK Abdullah ni nanti. Okey. Seterusnya, program pemakanan sihat. Selari dengan apa saya punya matlamat tahun ni, sebenarnya 2021, saya membawa matlamat. Saya membawa satu matlamat, saya membawa satu program yang dinamakan program HITS. Pemakanan sihat ni. Pemakanan sihat ni prasekolah, pendidikan khas, prasekolah dah mengamalkannya. RMT pun dah mengamalkannya. Tapi RMT agak culas lah. Kadang-kadang dia tak mengikut spek dia. Okey, tapi kalau prasekolah saya rasa dia ikut lah. Saya tengok kalau Puan Aini tu, saya kadang-kadang rajin juga jengak. Tengok dia apa, dia masak kat dapur tu kan.
Apa dia buat kat dapur tu. Saya rajin juga tengok. Dia buat, kadang-kadang dia buat sup tu. Betul-betul lah, memang betul untuk sup kesihatan lah. Untuk anak kita selamat dimakan. Selamat dimakan. Makanan lain pun saya tengok semualah makan makanan sihat, yang tak adalah yang makanan yang kata ala kadar, yang kata boleh kenyang aja. Kita kan kat rumah macam tu kan. Alah, masaklah apa-apa. Isteri tanya kat suami, hari ni nak makan apa? Alah, masaklah apa-apa, tak apa. Suami pun cakap macam tu kan. Bila suami cakap macam tu, kita pun apa? Masaklah apa-apa. Wah, masak lemak dengan sambal udang dia, dengan masak lemak labu dia, dengan tak ada. Rasa dia masin, semua cukup rasa. Tapi adakah ianya adalah makanan yang sihat? Adakah ianya makanan yang seimbang? Tak kena tahu juga. Dalam menu KPM dan menu Kementerian Kesihatan yang dikeluarkan untuk diberi pada KPM, untuk yang saya nak buat program HIT ni, dia ada siap dengan timbangan. Kalau ni berapa berat dia, kalau ni berapa berat dia, yang ni berapa berat dia. Dia ada. Dan pemantauan tu pun datang. Kalau pemantauan dia datang, dia akan tengok. Dia keluarkan timbang dia pula. Dia keluarkan alat penimbang dia. Alat penimbang dia, dia keluarkan sambal tumis. Timbang sambal tumis. Lepas tu dia timbang ayam, racikan ayam. Dan dia timbang tu, dia timbang mi, dia timbang nasi. Nasi ni sikit segenggam, tak saya kan. Segenggam ni. Dia ada dia punya cara makan dia ni. Segenggam ni karbohidrat. Lepas tu kalau protein kena ambil dalam macam mana dia punya macam ni. Selangkup macam ni. Kalau ni vitamin dan sebagainya. Vitamin dan sebagainya kat sini. Macam sayur dan sebagainya seluas tapak tangan macam tu. Kan? Yang tu dia punya cara mengukur dia. Okey. Jadi pemakanan sihat yang akan diberi penekanan pada tahun 2021 insya-Allah. Dekat tahun 1 hingga tahun 6 pun kita cuba akan wujudkan package program HIT ni. Jadi siapa parent yang nak menyertai tu akan isi borang permohonan untuk menyertai program HIT ni. Moga ramailah yang nak sertai, sebab apa? Di sekolah lah tempat kita nak mendidik anak-anak kita dari segi semua sekali. A to Z. Termasuklah makan. Termasuklah makan. Makan perlu dididik. Kalau hari ni kita bagi makanan bagi pada anak-anak kita bagi sembrono aja. Makan. Makan. Ayam pun makan. Ayam tu, kalau ayam goreng tu sebenarnya macam tahun depan insya-Allah dah tak ada lah tiap-tiap hari ayam goreng. Sebab apa? Ayam goreng ni kalau ikutkan dia 2 kali seminggu. Dia tak boleh setiap hari ada ayam. Okey, setiap hari ada ayam, dia tak boleh. Dia kena 2 kali seminggu. Tak boleh nak ada setiap hari. Jadi ini antara yang patut diberi penekanan makanan sihat supaya anak kita tak menjadi seorang yang badan yang tidak mempunyai badan yang tidak ideal. Contoh, obesity. Berapa ramai hari ini mereka yang berada dalam kelompok obesity. Termasuk saya sendiri. Saya tak boleh sembunyi. Saya pun termasuk dalam kelompok obesity. Jadi benda tu kita tak jaga tau daripada awal. Tapi walaupun saya didik diri saya makan buah dan sayur. Supaya saya berada dalam keadaan sihat walafiat. Kurang nak dapat sakit. Kalau dapat sakit tu macam hari tu kena demam lama sangat. Sebab dah lama tak kena demam macam tu contoh dia kan. Jadi benda tu lah yang kata membantu kita nanti bila kita punya pemakanan kita seimbang dengan betul. InsyaAllah kita punya badan anak kita akan jadi ideal. Pemikiran otak dia juga akan jadi pemikiran yang cergas dan cerdas. Itu yang kita harapkan. Dengan makanan tadi dia boleh membantu dalam konteks pembelajaran nanti. Okey, kita masuk pada program keseimbangan yang ini
adalah daripada sekolah yang berkenaan Okey, saya rasa dah tak ada, cuma hal-hal lain adalah cerita tentang sekiranya anak-anak kita didapati tidak sihat, tolong jangan hadir ke sekolah. Pergi jumpa doktor, dapatkan sijil cuti, dapatkan nasihat. Okey, lepas tu berehat dan makan ubat. Saya ngeri nak jumpa doktor. Saya lah bagi saya. Jadi saya duduk rumah makan ubat je, beli pil, makan terus. Kan, nak jumpa doktor kan takut kena cocok. Takut loncat. Saya ni trauma sebenarnya. Bukan trauma, dia jadi manja. Trauma lah, trauma suntikan nama dia. Bukan takut, tapi trauma aje. Okey, dia Kak Mas jangan senyum-senyum. Okey. Seterusnya, murid dilarang. Janganlah bawa bagi anak-anak ni. Kadang-kadang anak ni pun dia pandai, dia boleh terlepas benda-benda ni kat sekolah ni. Dia bawa apa? Dia bawa barang kemas. Woi, barang kemas mak dia. Mana aku punya cincin? Dia kata, mana aku punya cincin ni? Rupanya cincin dah kena bawa. Kantai dah kena bawa. Lagi semalam pakai. Semalam dia pakaikan anak dia sampai suruh kan. Nak pergi kerja kahwin. Terlupa anak pun buat pergi sekolah. Kat sekolah putus, hilang. Jadi apa? Jadi berputih mata lah kalau jumpa orang yang betul, dapatlah dipulangkan. Tak jumpa orang yang betul, wallahu a'lam bisawab. Kan? Jangan bawa perhiasan diri, siap bawa bedak, makeup, mak dia semua dia bawa, gincu, lipstick. Apa nama tu? Apa tu? Benda lah. Eyeshadow. Apa semualah anak mak dia punya digangkut, bawa masuk beg. Berhati-hati anak-anak ni. Anak-anak sekarang ni bukan main ni sekarang ni. Suka bersolek pun ada. Permainan, telefon bimbit, gadget, pastikan tak ada dalam beg dia. Okey? Senjata atau objek berbahaya. Kalau gunting apa semua tak payahlah. Tak perlu bawa ni. Jadi dekat sekolah ni pun dah ada disediakan, saya rasa. Cikgu Masura dah sediakan. Bawa tapi jangan bawa benda-benda yang tajam tadi. Okey, ibu bapa perlu sentiasa mengemas ini. Nombor telefon bimbit. Ni saya cakap kalau ada nak tukar nombor, nak tukar SIM card dan sebagainya, tolong maklumkan kepada Cikgu Masura. Dan berpindah rumah pun sama. Tolong maklumkan pada Cikgu Masura segera. Jangan senyap aja pindah. Jangan senyap aja tukar nombor telefon. Okey, lepas tu status kesihatan murid. Kalau anak tu sakit, kata sakit. Kalau anak tu kata patah, cakap patah. Beritahu. Beritahu anak ada sakit semput, asma, level 4. Beritahu. Jangan tak maklumkan. Kalau berlaku in case, kalau lah andai kata bila anak kita tadi bersukan, anak kita bersukan, kita tak maklumkan pada guru dan anak kita ni bila kita pesan jangan main, jangan nanti kat sekolah jangan ikut kawan main apa semua. Duduk aja, awak tak payah pergi mana-mana. Budak kan? Bila sebut budak, dia kalau dia dalam keadaan tengok kawan-kawan dia bermain, kau rasa memanglah dia nak main, nak ikut sama. Jadi tak maklumkan pada guru, mana cikgu tahu. Dah terjadi sesuatu, dah tergantuk baru nak tergadang. Benda ni kita nak kena elakkan Okey. Persediaan sebelum ke sekolah, ini saya paling khawatir sekali ni. Persediaan sebelum pergi sekolah ni. Kadang benda mood murid ni kan, mood murid pada sekolah ni, dia berbeza-beza. Dia boleh berubah mengikut keadaan. Dia boleh berubah mengikut keadaan suka hati dia. Tak tahulah ikut cuaca ke, ikut hari ke, dia boleh berubah. Hari ni senang je, esok dah susah. Apa pun sebagai ibu bapa, kita kena bertegas. Kalau anak kita okey, tak ada masalah. Kita tahu kalau dia bawa balik, merugikan dia. Apa salahnya kita bawa anak kita ni, contoh lebih awal dan sebagainya. Kita kena kenal pasti masalah macam mana dan bagaimana cara tackle. Macam mana cara tackle. Kalau anak kita takut nak orang kata menangis-nangis dekat pintu pagar, kita kena turun daripada kereta, kita kena ambil inisiatif dokong dia, bawa dia masuk ke sekolah, jalan-jalan. Jangan pergi ke sekolah dulu, jangan pergi kelas dulu.
pergi ke sana, ke sini, merayau, baru masuk. Cara tackle anak kita tahulah. Anak kita, bukan anak orang lain kan. Bila anak kita tahu cara tackle macam mana. Jangan mengharapkan cikgu prasekolah, cikgu Masura tu dah lah macam tu lah. Kalau dia gaut, saya pun gaut. Kan? Jadi kalau lah cikgu Masura tu duduk kat situ, janganlah cakap, cikgu Masura tolong bawa anak saya. Cikgu Masura ni dah tergigit dah. Terdengkot, bawa. Kesian tengok kan. Jadi kita lah ambil inisiatif. Sebab kita yang hantar, ambil inisiatif. Macam mana kita nak adakan anak kita. Kalau perlu kita duduk dalam kelas sekejap, duduklah. Kan? Untuk jernihkan ni. Untuk jernihkan keadaan dan sebagainya. Bantu Cikgu Masura supaya anak kita berada dalam kawasan sekolah. Dalam keadaan sihat lah. Maksudnya ni cerita tentang mood. Kena pandai. Kita sebagai seorang penjaga kena pandai kawal situasi ni. Jangan kita kesian. Jangan lebih kesian. Tak nak sekolah. Okey lah, jom kita balik. Habis. Sehari, dua hari, masuk 3 hari, 4 hari, dia dah seronok duduk rumah. Selamat tinggal prasekolah. Aku tinggalkan kau dalam kenangan. Macam tu lah cerita dia. Jadi janganlah sampai begitu. Jangan sampai begitu sekali. Okey. Beri gambaran yang menyeronokkan tentang sekolah. Kita kat sekolah ada macam-macam dik. Kalau anak kita kan, ni cara tackle Contoh, anak kita hari ni balik daripada sekolah, kita banyakkan dengar cerita daripada dia. Apa adik buat kat sekolah? Apa adik buat kat sekolah dan bagaimana perjalanan kat sekolah dan sebagainya. Kan? Tanya anak tu macam mana. Okey, lepas tu kita bagi sedikit kita bagi sedikit kata semangat. Kita macam bakar dia lagi. Kalau hari esok adik datang mesti lagi hebat ni. Mesti lagi best ni. Mesti lagi seronok dan sebagainya. Tu bagi gambaran. Cikgu Masura mesti nak ajak adik menari pula lepas ni dan sebagainya. Nanti kalau Cikgu Masura suruh bawa pakaian ni, nanti ayah inilah kata ayah boleh belikan pakaian tarian dan sebagainya. Dia support anak dia macam tu. Yang itu yang kita nak. Sediakan, kita guna psikologi kita. Sediakan kelengkapan secukupnya. Ini anak kita tak sediakan kelengkapan cukupnya, dah nak pergi sekolah segan. Malas. Sebab apa? Benda tak cukup kelengkapan. Kemahiran pengurusan diri. Inilah masalah ni. Ini yang saya rasa seriau jugalah. Kan? Bila kita sebagai seorang ibu bapa yang kita kadang-kadang kita sibuk, kita terlalu sibuk sampai kita terlepas soal penjagaan kebersihan diri anak-anak kita. Kadang-kadang anak-anak kita ni tadi, dia lalu sekali lagi biar awak ni. Okey. Kadang-kadang anak kita ni tadi, kita terlupa tengok dia punya kuku, kita terlupa tengok baju dia dah bergosok ke belum dan sebagainya. Kita terlepas pandang anak kita ni rupanya ada jangkitan kudis dekat dia punya badan dan sebagainya. Jadi sebab kita pun tak mandikan anak kita. Saya kalau yang sekolah tu saya mandikan lagi lah setakat ni. Walaupun kita didik dia, tapi kita suruh dia dan maksudnya kita suruh dia belajar lah. Kita buat pemantauan. Ajar dia, uruskan diri. Kalau kuku panjang kita ajar dia potong kuku atau kita potongkan kuku dia dan sebagainya. Jangan biarkan benda ni begitu saja. Jangan kita biarkan anak kita ni dalam keadaan yang tidak terurus dan akhirnya akan menyebabkan anak kita ni menjadi anak yang kurang berkeyakinan. Anak yang kurang berkeyakinan datang ke sekolah, sebab apa tak yakin? Dia tak ada self confident. Tak ada self confident. Macam mana? Kenapa? Baju dia genyok. Kawan dia baju cantik je. Baju dia kotor. Baju kawan dia bersih je. Kenapa? Kita yang kat rumah. Lepas tu anak kita merosot, pelajaran anak kita merosot, kita pula nak marah anak kita.
Kita nak marah anak kita. Kenapa kau tak belajar betul-betul? Kenapa kau tak buat ni? Kenapa tak ni? Kenapa tak ni? Kenapa? Tapi kita tak tanya kenapa kita sebelum ni tak bantu mereka melihat pengurusan diri mereka. Yang ini saya amat titik beratkan kepada ibu bapa supaya melihat kembali. Sesibuk mana pun kita, anak kita yang baru nak mengenal dunia belajar tadi, maksudnya kita jangan abaikan tugas dan tanggungjawab kita dalam memastikan pengurusan diri anak-anak kita berada dalam tahap yang maksimum. Bukan minimum. Pastikan mereka dalam keadaan sempurna. Ini boleh membantu meningkatkan keyakinan diri mereka. Dan jangan sesekali kita menakut-nakutkan dia dengan nanti kau cikgu pukul, nanti cikgu sebat kalau tak siap. Jangan keluar perkataan-perkataan macam tu. Memang budak dia terpengaruh. Aku tak siap, aduh malah lah esok pergi sekolah kan kena sebat cikgu. Jadi benda-benda ni kena ingatkan balik. Lepas tu disiplin masa seperti tidur dan bangun awal tadi. Pastikan bangun awal, tidur awal dan dapatlah mereka ni bangun lebih awal. Janganlah kita ni ada anak di prasekolah, kita ajak dia tengok movie, malam-malam tengok movie. Sampai pukul 11 malam. Sampai 11 malam macam kata awal tak cukup awal. Kanak-kanak memerlukan masa lebih kurang 6 jam. 6 jam. Berbanding dewasa memerlukan 4 jam untuk tidur cukup. Dalam keadaan cukup, 4 jam cukup tidur. Dewasa. Kanak-kanak tak. Kadar pemulihan dia punya badan lambat sikit. Dia perlukan lebih kurang 6 jam. Tu paling sikit lah 6 jam. Paling lama 8 jam. Tu saja. Jadi kalau lah pukul 11 tidur, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 jam tidur. Tu okey lah, better lah kan. 8 jam tidur. Kalau pukul 10 tidur, pukul 6 bangun, pukul 5 bangun. Bangun awal. Bangun kena awal. Lepas tu buat aktiviti yang jangan bagi anak lepas bangun tu tidur balik. Ada kita ni, okey dah bangun dah cantik awal. Ajar dia solat subuh dan sebagainya. Bagus. Lepas tu, biarkan anak kita tidur balik. Bila kita biarkan anak kita tidur balik, apa jadi? Apa jadi? Anak kita pun bangun sekali lagi. Malah lah pergi sekolah. Anak lah, penat lah badan. Dia dah jadi lesu. Bangun awal tu bagus. Tapi jangan sampai kita ni. Latihlah pagi tu bangun, solat, ajar solat subuh. Lepas tu kita buka kadam ke, mengaji ke dan sebagainya. Kalau mak ada ahli zumba, ajak anak dia berzumba. Subuh, mak aku dah buang terbiat ke apa ni. Sediakan sarapan, jom kita sarapan sama-sama. Sama-sama sarapan, berbual-bual. Yang itulah mendatangkan mood. Mood anak-anak ni untuk pergi ke sekolah seterusnya. Okey. Jadi yang last kali, apa yang perlu kita buat hari ni adalah untuk mendapatkan nombor-nombor telefon. Pertama, nombor telefon guru besar. Kedua, nombor telefon guru sekolah. Ni nanti cikgu Masura akan bagi. PPM dan juga pengawal keselamatan. Penting ni. Orang penting ni perlu kita ambil nombor telefon mereka, personal ni, supaya mereka tahu anak kita kat mana. Mereka tahu anak kita dah balik ke belum balik. Anak kita kalau kita lambat, kita pun boleh maklumkan dan sebagainya. Tapi jangan terlalu lambat. Jangan selalu mengamalkan budaya lambat menjemput anak ni. Jadi nanti kan jadi masalah pula nanti. Okey, jadi saya rasa selesai untuk taklimat kita pada hari ini. Saya sekali lagi memohon ampun dan maaf lah kepada semua ibu bapa, penjaga yang ada di sini. Jika sepanjang saya punya bicara perkongsian saya ini tadi ada mendatangkan kecil hati kepada ahli keluarga dan sebagainya, pada diri tuan-tuan dan puan-puan, rasa kecil hati dan sebagainya, sungguhnya yang baik itu hanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lemah, yang buruk itu datangnya daripada saya lah, yang diberikan amanah pada hari ini untuk berucap. Saya juga mengucapkan terima kasih lah
kepada semua penjaga kerana telah memilih Sekolah Kebangsaan Abdullah sebagai tapak permulaan untuk anak-anak kita mengenal dunia ilmu, mengenal dunia pendidikan. Okey, tidak sia-sia saya rasa kalaulah hari ini anda bersekolahkan anak anda di SK Abdullah kerana kita mempunyai Cikgu Masura, guru prasekolah yang hebat, juga Puan Aini, guru pembantu pengurusan murid yang hebat dan kata dapat membantu anak-anak kita sepanjang berada di sekolah. Sekian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan pada Cikgu Masura untuk bercakap sepatah dua kata. Terima kasih Cikgu Hakim. Seterusnya bagi memenuhi mesyuarat pada pagi ini, saya ingin melantik ahli jawatan kuasa permuafakatan prasekolah. Ahli jawatan kuasa prasekolah yang lama dengan tersendirinya dah tergugur sebab dah habis 1 tahun. Seterusnya saya nak cadangan daripada ibu bapa untuk melantik pengerusi majlis permuafakatan situasi saya sendiri, bendahari saya sendiri, bendahari Puan Nuraini, dan kita akan lantik seramai 5 orang ahli jawatan kuasa daripada ibu bapa. Boleh respon? Dan yang lain boleh buka speaker. Nak bercakap boleh? Boleh buka speaker. Bagi cadangan ataupun nak cadang diri sendiri tak apa. Saya tak kisah. Sebab saya tak nampak semua tahu. Sebahagian saja ni. Okey, boleh buka speaker. Buka speaker, boleh buka speaker. Cadangkan untuk siapa-siapa untuk jadikan pengerusi pemuafakatan. Ada tak cadangan daripada ibu bapa? Cepat cadang, cepat habis kita ni. Dah dekat pukul 12. Puan Nuraini, cuba tengok nama, senarai nama. Kalau tak ada ni kita main tunjuk-tunjuk lah. Buka speaker tu. Suhaibah. Yang ada Suhaibah, Syamsila. Siapa lagi? Syamsila kita boleh masukkan ahli jawatan kuasa bahagian guru. Boleh. Saya nak pilih pengerusi dulu ni. Kaum lelaki ada? Tak ada ni, ramai perempuan. Syamsila, Suhaibah, Marslina, Syafiqah, Mira Didi, Hidayah. Mira Didi tu apa? Siapa tu nama singkat tu? Lelaki tadi Mak Yusof kan? Tak silap saya. Dah end live tak? Cikgu Hakim, apa pandangan Cikgu Hakim? Pandangan saya pandangan saya sekarang ni suami-suami tak ada kat sini. Yang ada isteri-isteri. Macam mana tu? Kalau perempuan jadi pengerusi pemuafakatan pun tak ada masalah. Jadi kalau kat sini tak ada masalah. Kita cuma kita nak melaksanakan program selepas ni. Saya rasa insyaAllah tahun 2021 ni banyak program
bersama ibu bapa akan dilaksanakan pada bulan Januari ni. Kalau ibu bapa kat sini betul-betul komited, ibu yang kat sini ada komited, dia jadi pengurusi untuk kita, tak ada masalah. Kita on aja. Macam Puan Semurni Kasih ni, Mas Lina ni. Setia daripada semalam dia ni. Bagus, komitmen betul. Bersama mengemudi SK Abdullah, prasekolah, tak ada masalah. Mira Didi ni, ada Suhaibah ni. Tak ada masalah kalau kita nak jadikan ni pengurusi. Asyik lelaki je pengurusi kan. Sekali-sekali kena perempuan. Boleh pecah rekod lah. Okey, boleh cadangkan. Letak je nama kat Mas. Okey, saya letak pengerusi Semurni Kasih Mas Lina. Saya Bolehlah. Jadi pengerusi Majlis Pakatan Prasekolah tahun 2021. Yang lain nama tok je lah. Boleh je Ya? tu. Ya? Tukar nama tok je lah, tukar nama suami. Tukar nama suami. Bukan nama suami. Apa nama suami? Siapa nama suaminya? Mahathir. Mahathir. Oh, Encik Mahathir. Tok. Oh, Bulu, Tok Bulu Macam mana tu? Cik? Boleh. Boleh? Boleh. On. Okey. Pengerusi Tok Mahathir. Naib? Ada naib ke? Ada. Naib kita bagi Suhaibah. Okey. Boleh Suhaibah? Puan Suhaibah? Puan Suhaibah? Puan Suhaibah masak ke? Puan Suhaibah? Awak naik Puan pengerusi Suhaibah ya? masak ke? Puan Suhaibah respon. Buka speaker Puan Suhaibah. Puan Suhaibah buka speaker. Saya tak dengar. Puan Suhaibah, saya nak bercakap. Suhaibah, mungkin internet. Speaker buka. Tak dengar. Speaker buka. Okey. Dengar? Cikgu dengar? Dengar. Kita baru dengar. Saya dah buka tadi tapi tak Puan Suhaibah. Okey, dah boleh dah dengar dah. Okey, Puan Suhaibah saya nanti sebagai naib pengerusi ya. Boleh lah cikgu. Letaklah pada mana AJK ke pengurusi ke. Suka hati cikgu lah. Ini bagus betul ni. Okey, naib pengerusi Puan Suhaibah. Okey, lepas tu kita lantik situasi saya, Bendahari Puan Nuraini, dan kita lantik 5 ahli jawatan kuasa yang lain. Okay, Mira Didi ni siapa? Mira Didi nama sebenar ni. Buka speaker. Kita cepatkan. Mira Didi ni siapa nama sebenar? Nur Amira. Siapa? Nur Amira. Ya, okay. Amira binti Abdul Rahman. Okey. Seterusnya kita terus lantik lagi. Siapa yang ada lagi ni? Syafiqah Abdullah. Sepika siapa? Sepika. Saya tak nampak wajah awak ni. Baru nampak manis ayu. Saya tak ada. Sepika. Saya akaknya. Akak, mak tak ada? Mak saya wakilkan. Oh. Cikgu Hakim, kalau wakil ni kita nak lantik macam mana? Mak dia ke dia? Lantik mak dia lah.
Lantik mak dia Boleh? Mak dia boleh. Syafika boleh? Syafika, mak boleh tak? Saya kena tanya dulu lah. Tak pasti. Kalau abang boleh ke? Abang boleh? Boleh. Boleh, Bagi boleh. abang. Bagi abang. Siapa nama abang tu? Ibrahim. Cikgu Hakim kenal tu. Ibrahim bin? Ibrahim. Yang pengakap tu. Cikgu Hakim kenal. Ya. Ibrahim bin siapa? Ibrahim bin Yaakob. Okey. Nombor 3. Okey, terima kasih. Hidayah. Puan Suziana dah ambil. Suziana binti Ahmad. Ruziana binti Ahmad. Saya tulis terus Agak terima Hidayah pun boleh Hidayah sebagai ahli jawatankuasa. Okey cikgu, okey. Okey, terima kasih. Suzana buka speaker. Tengah drive ke? Suziana? Puan Suziana. Ya, saya. Sedang Saya lantik awak sebagai ahli jawatankuasa. jawatankuasa Boleh? pra. Ya. Boleh? Okey. Terima kasih. Boleh. Seorang lagi saya nak. Mana yang warna putih itu? Ada nak cuba terima tu. Ada tak lain? Okey. Puan Semurni Kasih Maslina ni kita boleh masukkan jawatankuasa juga tak? Kalau suami dia dah pengerusi. Cikgu Hakim. Tadi Ini pegang telefon. tadi ni ada yang masuk Muhammad Yusof dengan bunga sakura ni. Bunga sakura mana? Siapa Tak tahu. Dia dah keluar tadi. Tak apalah kita Zainuddin Atan lantik. pun ada. Cik Yusuf korang. Zainuddin Atan pun ada. Zainuddin Atan kita masuk bahagian guru. Kita nak 3 orang. Zaidi Adnan. Zaidi Adnan. Zaidi Adnan. Kita yang sertai tadi ada 20 orang ni. Sampai ada rekod Cikgu Hakim? Ada. Sebab nak kedatangan tu. Zaidi Adnan Okey, Zaidi Adnan sebagai jawatankuasa lah. Jadi saya bacakan semula lah. Pengerusi tadi siapa? Tok Mahathir. Naib pengerusi Puan Suhaibah binti Arifin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, Ariton naib pengerusi Puan Suhaibah. Puan Zuhana tutup speaker boleh. Dan ahli jawatankuasa Nur Amira. Lepas tu siapa? Ibrahim bin Yaakob. Ibrahim bin Yaakob. Lepas tu Suziana, Hidayah dan Zaidi bin Adnan. Ada siapa-siapa lagi tak yang nak sukarela nak menjadi ahli jawatankuasa? Tambah seorang lagi. Ada. On terus. On terus. Nak bagi siapa? Nak bagi siapa satu lagi? Tadi apa nama? Bunga sakura tadi siapa Bunga sakura 10. Tak kenal Siapa kenal bunga sakura?
Nilani siapa? Nilani. Siapa? Nilani siapa? Kak, letak ni je lah. Aisyah, Ibu Aisyah. Kak Nuraini jaga. Siti Noraini. Eh? Siti Noraini binti Saruf. Okey. Itu sajalah arjuan kuasa kita pada tahun 2021 untuk sesi tahun 2021. Okey, takbir, takbir. Allahu Akbar. Jemput nak jamu, nak buat jamuan, kita jamu kat rumah sendiri. Kita jamu kat rumah Suhaibah lah. Suhaibah asyik masak je lagi tadi ni. Kita pergi rumah Suhaibah Dah siap makan dah Suhaibah. Jom kita makan kat rumah Suhaibah ni. Tengok dia dah hidang dah. Okey, Kak Masrah. Okey, terima kasihlah kepada ibu bapa yang mengikuti program ataupun taklimat kita pada hari ini. Saya ucapkan ribuan terima kasih. Okey, bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh, cikgu. Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu. Sama. Terima kasih semua ya. Sama. Dadah.